Assalamualaikum. Nama saya Nur Azira Nadira binti Azhar. Tujuan saya membuat video ini untuk membentangkan laporan akhir saya. Saya mendapat latihan industri di Majlis Pemandaran Kubang Pasu atau nama singkatannya MPKP yang dahulunya dikenali sebagai Majlis Daerah Kubang Pasu. Pada tarikh 22 bulan 10 2018, secara rasmi bertukar kepada Majlis Pemandaran Kubang Pasu. Ia berada di bawah seliaan kerajaan negeri dan mempunyai 21 mukim serta mempunyai 4 jabatan yang membantu menyelia dan mentadbir urus daerah Kubang Pasu. Seterusnya, saya ingin berkongsi antara kemudahan yang disediakan oleh MPKP. Yang pertama ialah Darul Qiyamul yang terletak di Bukit Kayu Hitam. Ia merupakan salah satu daya tarikan Bukit Kayu Hitam. Ia menjalankan aktiviti perniagaan dan membantu ekonomi penduduk sekitar. Jadi, jika datang ke Bukit Kayu Hitam, jangan lupa untuk singgah ke Darul Qiyamul. Yang kedua ialah, selain dari Darul Qiyamul, MPKP juga mempunyai dewan dan padang untuk disewa. MPKP mempunyai 5 dewan yang berlainan harga untuk disewa bagi kenduri atau perjumpaan organisasi dan mempunyai 2 padang untuk disewa jika ingin membuat latihan bola sepak maupun sukaneka. Untuk dewan, pada sebelah petang, penduduk boleh menyewa sebahagian atau keseluruhan dewan untuk bermain badminton. Seperti yang saya sudah sedia maklum, pada awal video tadi, saya ada menyebut yang MPKP mempunyai 4 jabatan yang membantu mentadbir urus jabatan. Yang pertama ialah Jabatan Khidmat Pengurusan. Ia merupakan jabatan yang penting. Ia bertanggungjawab mengambil pekerja, menawarkan jawatan kosong dan memberi latihan kepada pekerja baru, serta bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran am yang mengeluarkan notis atau surat menyurat. Khidmat pengurusan juga menyediakan perkhidmatan perundangan dan pendakwaan. Yang kedua, Jabatan Perbendaharaan. Ia bertanggungjawab dalam menyediakan belanjawan dan anggaran belanjawan tahunan serta mengawal aktiviti pembelanjaan MPKP dan bertindak untuk mengawal pungutan hasil dari pelaburan MPKP serta menyediakan gaji dan elam pekerja. Yang ketiga, perkhidmatan kemasyarakatan yang mengurus bandar seperti longkang, parit serta pepejal dan sisa pepejal. Selain itu, ia juga mengawal mutu kebersihan premis perniagaan seperti gerai. Ia mengawal aktiviti perniagaan seperti pasar serta premis perniagaan dan mengeluarkan lesen perniagaan. Seterusnya, sampailah ke jabatan yang saya ditempatkan semasa menjalani latihan industri, iaitu Jabatan Pengurusan dan Penilaian Harta. Ini adalah rajah yang menunjukkan Carta Organisasi Jabatan Pengurusan dan Penilaian Harta. Antara fungsi Jabatan Penilaian Harta yang pertama ialah melaksanakan aktiviti penilaian semula. Untuk dalam beberapa tempoh, kaki tangan unit penilaian akan membuat penilaian semula cukai pintu. Fungsi yang kedua ialah menilai semula kadar sewa. Bagi kaki tangan pengurusan harta pula, akan menilai semula kadar sewa sama ada masih relevan kadar sewa yang ditentukan bagi gerai yang disewa oleh peniaga yang dimiliki oleh MPKP. Yang ketiga, ia melaksanakan aktiviti pengurusan harta yang membantu pemilik unit rumah perumahan yang ingin membuat proses pertukaran nama atau pindah milik. Seterusnya, saya ingin berkongsi antara tugas yang saya lakukan semasa menjalani latihan industri di Jabatan Pengurusan dan Penilaian Harta. Tugasan yang pertama ialah menerima dan menjawab maklum balas dari aplikasi WhatsApp. Seperti mana yang saya beritahu, tadi Jabatan Pengurusan dan Penilaian Harta membuat penilaian semula. Jadi ini adalah salah satu proses di mana kaki tangan akan turun ke setiap perumahan sekitar Kubang Pasu
untuk mengedar borang penyata pemilik, untuk pemilik menyatakan status rumah tersebut sama ada pemilik atau penyewa yang mendiami, serta perlu menyatakan beberapa butiran peribadi dan salinan geran. Yang kedua ialah aktiviti pindah milik. Saya ditugaskan untuk membantu sebahagian dari proses pindah milik. Saya akan memasukkan nama pemilik baru, unit kediaman yang membuat perubahan pindah milik, serta nama peguam yang dilantik jika ada. Tujuannya, ia akan dijadikan rujukan dan simpanan Jabatan Pengurusan dan Penilaian Harta untuk pada masa akan datang. Yang ketiga ialah memasukkan data. Seperti yang saya sebut, kaki tangan yang turun pada mengedarkan borang juga akan mengambil gambar unit kediaman dan saya perlu memasukkan gambar tersebut dan perlu mencetak gambar tersebut untuk dimasukkan ke dalam fail. Di samping itu, saya ditugaskan untuk mengasingkan data sewaan. Pada awal video, saya ada nyatakan MPKP mempunyai Dewan Sewaan dan Padang. Jadi, saya ditugaskan untuk mengasingkan nama penyewa bagi setiap Dewan dan Padang mengikut bulan dari bulan Januari hingga Disember. Tujuannya adalah untuk merekod jumlah penyewa dan untung bulanan yang direkod pada setiap bulan. Kini sampailah ke tugasan utama saya. Tugasan utama saya adalah membuka fail peribadi bagi setiap unit kediaman perumahan di daerah Kubang Pasu. Pada hadapan muka fail, ada mempunyai butiran peribadi unit kediaman. Tujuan membuka fail peribadi adalah sebagai rujukan jika berlaku masalah pada masa akan datang. Antara dokumen yang terdapat di dalam fail ialah pelan lokasi, pelan rumah serta kertas nilaian. Fail ini sangat penting kerana setiap yang berkaitan dengan rumah tersebut akan disimpan sebagai sejarah. Antara yang mungkin berlaku ialah pertukaran nama, pindah milik atau penambahan rumah. Semua itu akan disimpan dalam fail tersebut. Baiklah, kita ke antara masalah yang saya hadapi semasa menjalani latihan industri ialah saya mendapat tugasan yang tidak berkaitan dengan program yang saya pelajari. Kebanyakan tugasan yang diberikan adalah menjerumus ke arah tugasan pembantu pentadbiran. Jadi, saya tidak dapat menguasai skil dan pengetahuan saya semasa belajar di politeknik. Seterusnya, antara penambahbaikan yang perlu dibuat organisasi adalah yang pertama, Wi-Fi di organisasi terlalu slow. Jadi, saya minta untuk meningkatkan lagi kadar kelajuan internet. Saya sering kali menghadapi kesukaran jika ingin melakukan tugas kerana tugasan yang diberikan bergantung kepada penggunaan internet. Jadi, sedikit sebanyak mengganggu produktiviti saya. Antara penambahbaikan yang kedua ialah bekalan elektrik sering terputus. Jadi ia mendatangkan kesukaran apabila pelanggan yang ingin membuat pembayaran sewaan padang atau dewan kerana terputus bekalan elektrik. Hal ini telah menyulitkan mereka kerana mereka perlu datang semula untuk pembayaran. Untuk slide yang terakhir ialah komen dan kesimpulan. Komen saya untuk organisasi berkaitan dengan tugas ialah mereka perlu menilai pelajar dan memberikan tugasan yang berkaitan dengan program yang mereka belajar. Untuk organisasi pula, saya berasa bersyukur dan gembira kerana ditempatkan di Jabatan Pengurusan dan Penilaian Harta kerana staf memberi layanan mesra dan tunjuk ajar kepada saya serta mengambil berat akan diri saya. Saya juga tiada masalah dengan staf kerana semuanya supporting dan memberikan layanan mesra. Sekian, terima kasih.
Dengan itu, saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada Puan kerana sudi meluangkan masa dan Assalamualaikum.